Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Tunggu sekejap, saya pergi ambil peralatan. Sekejap Okay, hai. Rambut. Okay, rasa rambut ni kita panggil fashion rambut PKP. Okay, fashion rambut PKP. Okay, abaikan rambut saya. Yang penting apa yang saya nak sampaikan dekat korang ini, right? Okay, so siapa-siapa yang belum mengenali saya, nama saya Muhammad Zuhairi bin Sulaiman daripada KKK World Gym. KKK World Gym. Kepakaran saya sebenarnya adalah untuk membantu orang-orang yang ada masalah berat badan. Okey. Dia ada masalah berat badan, dan biasanya diorang ni sampai tahap hilang keyakinan diri bila berdepan dengan orang ramai. Okey. Jadi saya bantu mereka untuk mereka dapatkan berat badan yang ideal dan sekaligus memang meningkatkan balik keyakinan diorang lah bila diorang berdepan dengan orang ramai. Okay? Saya memang faham orang yang ada masalah dengan berat badan ni, tak kira terlampau kurus ke, terlampau gemuk ke, dia akan biasa dengan masyarakat yang orang kata macam mana masyarakat tu pandang rendah dengan orang. Okay? Sebab yang saya faham, yang daripada pemerhatian saya, Hama botak je dia. Botak je. Tengoklah dalam orang kata apa, perancangan ada juga fikir botak, tapi kan tak smart pula nak buat live kan. Okey. Jadi saya bantu mereka untuk nak capai berat badan ideal, dan sebenarnya lebih kepada fizikal yang kemas lah, yang fit, kita panggil badan fit. Okey. Sebenarnya orang kita tak nak lah terlampau besar, terlampau sado, dan tak nak lah juga terlampau kurus kan. Kita nak sedang-sedang, orang panggil fit. Tu sebenarnya kepakaran saya adalah untuk tolong diorang dapatkan badan fit ni. Alright. So hari ni saya nak ajar korang tentang cara nak dapatkan tentang jadual pemakanan. Okay. Baru-baru ni ada orang PM saya. Sebenarnya di PM masa saya tengah buat live. Okay. Tentang jadual pemakanan, dia tanya kan. Okay. So hari ni saya nak menjawab lah tentang soalan dia tu. Okay. Siapa ready? Siapa yang ready bersama saya ni, say I, cakap komen ready. Okay. Komen ready, supaya saya tahu korang dah bersedia. Kalau lagi bagus, ambil pen dengan kertas, supaya korang dapat catat poin-poin penting. Okay, hari ni saya beri talk. Sepatutnya topik ni saya bagi semalam, saya ajar semalam, tapi saya minta maaf, semalam ada masalah teknikal sikit, tak dapat nak live semalam. So saya tebur balik hari ni. Okay. Jadi 2 hari ni 2 hari rest day saya lah. Semalam hari ni saya tak buat workout, saya buat sharing dengan korang. Okay. Walaupun saya tak workout, saya tetap nak berkongsi dengan korang. Okay. Hari ni kita akan story tentang jadual pemakanan. Nampak? Lagi jelas. Sebelum ni saya guna pen, tapi tulisan memang out lah. Okay. Jadual pemakanan. Okay. Jadual pemakanan. Yes, thank you Amma. Jadual makanan. Okay. Jadi kalau korang tak kira lah korang nak kurus ataupun korang nak besarkan badan, korang kena ada, orang kata apa, jadual pemakanan yang konsisten. Korang kena makan yang konsisten, supaya badan korang dapat apa yang dia perlukan, barulah dia dapat capai berat badan yang ideal. Okay. Alright. Okay. Ready? So setiap orang, tak kira lah korang nak kurus ataupun korang nak besarkan badan, korang kena, yang first adalah korang kena makan
makan 3 ke 5 kali sehari. Okey, makan 3 ke 5 kali sehari. Tak kira lah korang nak gemuk ataupun korang nak kurus. Senang saya guna istilah gemuk dan kurus lah. Tak kira lah korang nak turunkan berat badan ataupun korang nak tambah berat badan, korang kena makan 3 ke 5 kali sehari. Dapat ke dapat? Okey, setakat ni kena makan 3 ke 5 kali sehari. Tapi sekejap lagi saya akan bagi tahulah secara ringkas dia apa yang korang kena makan. Okey, saya akan bagi tahu secara umumnya. Sebab untuk pemakanan ni kadang-kadang diorang mengharapkan saya bagi tahu, contoh hari ni korang kena makan sayur kangkung 200 gram, korang kena makan dada ayam 300 gram, nasi 500. Ada orang mengharapkan saya bagi tahu benda tu. Okey, sebenarnya saya tak boleh bagi tahu benda tu, bukannya sebab saya kedekut ilmu ke apa. Sebab itu sebenarnya dia adalah tugas nutritionist. Okey, nutritionist ni dia adalah orang yang betul-betul pakar dalam korang punya nutrisi makanan. Dia betul-betul fokus kepada tu. So korang bayar dia untuk dia ajar korang nak makan apa hari ni. Makan apa hari ni, makan apa hari esok. Dia akan ajar korang berdasarkan korang punya berat badan, berdasarkan korang punya target, nak kurus ke nak gemuk. Dia akan ajar berdasarkan korang punya aktiviti harian korang. Okay, itu tugas nutritionist. Memang korang akan bayar dia untuk tu, dan tak berapa murah. Tak murah lah korang bayar dia tu, biasanya tak murah bila bayar nutritionist. Okay, tapi saya ada ilmu sikit saya ajar. Saya nak bagi korang faham je konsep dalam korang nak turunkan berat badan, nak naikkan berat badan. Konsep ni lagi penting sebenarnya. Kalau korang faham, senang korang nak capai target korang. Okay, saya laju sangat ke hari ni? Sound jelas ke tak jelas? Tolong bagi tahu. Siapa masih sama saya, Amar ada lagi ke? Okey, Amar yang paling penting ni. Saya harap korang stay dengan live ni sampai habis. Okey, sekejap je saya nak live. Dalam paling lama pun setengah jam ni. Alright. So yang pertama, makan 3 ke 5 kali sehari. Okey. 3 ke 5 kali sehari, tu benda paling penting. Dan nak makan, kalau 5 kali sehari, korang kena makan setiap 3 jam sekali. Contoh, korang start bangun pukul 7. Okay, bangun pukul 7 pagi. Dan 7, 8, 9, 10. Pukul 10 makan lagi. Dan 10, 11, 12, 1. Pukul 1 makan. 2, 3, 4. Pukul 4 pula makan petang. 5, 6, 7. 7 makan malam. Kalau korang makan malam pukul 7, saya sarankan korang tidur pukul 10 atau pukul 11, supaya lepas tu malam korang tak lapar sangat. Okay. So tengok saya tulis makan pukul 7, pukul 10, pukul 1, pukul 4, pukul 7 malam balik. Ni kalau korang start makan pukul 7 pagi. Okay. Kalau korang start makan pukul 9, korang bangun, contoh teruk sangat lah, korang bangun pukul 8, korang makan pukul 9. So korang tambah 3 jam. Setiap 3 jam. Ini untuk yang 5 kali sehari. Kalau korang tak dapat nak makan 5 kali sehari, mungkin terlampau busy ke apa, korang potong ni. Korang potong yang pukul 10 ni. Potong pukul 10 dengan pukul 4 petang. Pukul 10 dengan pukul 4 petang. Tetapi hati-hati bila korang jarak makan tu lambat ataupun terlampau jauh, saya risau korang terlampau lapar. Okay, saya risau akan jadi istilah dia kebulur lah, kebuluran. Okay, masalah bila kebulur ni ataupun terlampau lapar ni, korang akan makan, korang macam mana, bila kita terlampau lapar, kita akan makan apa saja. Itu istilah dia. Okay, bila dah lapar sangat, korang akan, benda korang nampak korang akan makan. Saya risau benda yang korang makan tu tak sihat lah. Tapi kalau boleh kontrol, terutamanya untuk orang yang turunkan berat badan, boleh makan 3 kali sehari. Yang nak tambah berat badan, saya galakkan 5 kali sehari. Memang akan jadi. Okay? Tapi kena makan benda yang betul lah. Alright. So nak saya terangkan untuk turunkan berat badan dulu ke untuk tambah berat badan? Tolong komen sikit. Okay, saya nak tahu sebab dia ada perbezaan ni lah. Dia lebih kepada kalori, perbezaan pengambilan kalori. Okay? So saya boleh terangkan secara umum korang nak kena makan apa pada masa ni. Lepas tu korang cara masak tu atas kreativiti korang lah. Ada masa ada rezeki, saya akan share lah sikit-sikit. Sebab
cara masak ni saya pun tak berapa pakar sangat. Okay. So tolong bagi tahu korang nak tahu untuk turunkan berat badan dulu ke untuk tambah berat badan. Okay. Saya kena tolong komen. Nak yang tambah berat badan dulu ke turunkan berat badan. Okay. Sambil-sambil tu untuk mereka yang baru join live ni, hari ni saya akan terangkan tentang jadual bermakanan. Okay. Saya akan terangkan secara umum, tapi saya akan cuba buat korang faham tentang macam mana korang nak makanan apa yang korang perlu makan untuk korang dapatkan berat badan yang ideal. Alright, untuk turunkan berat badan turunkan berat badan, macam yang saya cakap tadi, perbezaan dia adalah pada kalori. Yes, pada kalori pemakanan korang. Jadi untuk orang yang nak turunkan berat badan ni, dia kena ambil kurang kalori. Jadi dah tentulah kurang karbohidrat. Karbohidrat ni dia biasanya banyak kalori lah. Kalori dia tinggi daripada karbo ni. Okay, so kurangkan karbo. Okay, jadi saranan saya untuk minum pagi. Untuk minum pagi, orang yang macam ni, benda yang dia boleh ambil, saya sarankan sebenarnya adalah telur dan kopi kosong atau teh. Okay. So saya sarankan pukul 7 pagi ni untuk orang yang nak turunkan berat badan, saya sarankan korang ambil telur dan kopi O. Ni saranan saya lah. Okay, korang ambil telur dan kopi O. Telur ni tak kira sama ada telur separuh masak ataupun telur rebus, ataupun telur, kalau korang buat telur hancur, cuba jangan buat minyak lah. Kalau korang buat telur hancur kan, telur yang goreng yang kuali tu hancur kan, cuba kurangkan penggunaan minyak ataupun tak guna langsung. Okay. Bilangan telur ni atas korang sebenarnya. Kalau korang nak tenaga lebih, nak protein yang lebih, saya galakkan korang makan 4 biji. Kalau bodybuilder 8 biji. Kalau korang nak naik stage. Kalau biasa-biasa macam kita ni, 4 biji dah cukup. 4 biji telur. Dan juga minum kopi O kosong ke ataupun teh O kosong. Pastikan kosong, tak letak gula. Okay. Mula-mula korang akan rasa tak sedap lah kopi O ni kan, dan teh O ni. Tapi lama-lama korang akan biasa lah dengan rasa tu. Hai Sanjit, Sanjit pun ada bersama saya. Ni patut dapat top fan lah ni Sanjit ni. Okay. Sebab apa saya sarankan kopi O? Kopi O dia ada kafein. Okay. Kafein ni dia akan bagi tenaga untuk kita jalankan aktiviti seharian kita. Dan juga kelebihan kafein ni dia tolong kita bakar kalori juga. Dia macam orang kata fat burner juga lah sebenarnya kafein ni. Okay. Tapi hati-hati kalau korang tak pernah ambil kafein. Boleh. Boleh. Telur 3 suku pun boleh amak. Telur 3 suku sama juga. Ambil 4 biji. Tetapi saya lupa nak cakap tadi, telur ni kalau korang ambil 4 biji, untuk yang nak turunkan berat badan ya, ambil sebiji je telur kuning. Yang lagi 3 biji tu tak kira lah korang nak buang ke, korang nak bagi mak korang untuk masak ke, tu terpulang lah. Janji ambil sebiji telur kuning. Telur putih tu 4 biji lah. Daripada 4 biji telur tu, ambil sebiji telur kuning. Kalau 2 biji pun ambil sebiji juga telur kuning. Okay, sebab dalam telur kuning tu kolesterol dia masih kolesterol yang baik kalau korang buat telur 3 suku. Tetapi kalau dia berlebih, bahayalah juga kan. Okay. Ambil telur 3 suku boleh amat. Alright. So kopi O kosong tadi dia boleh juga membantu kita, badan kita untuk membakar lemak. Okay, dia akan jadi fat burner juga. Okay, setakat ni okey ke okey? Ke laju sangat saya cakap? Saya tengah training sebab masalah saya kadang-kadang saya terlampau laju cakap. Excited. Maklum lah orang uludong kan. Orang uludong ni dia cakap laju sikit. Right. So seterusnya pukul 10 pagi. 10 pagi ni kita panggil snacking lah. Kita panggil snacking. Waktu kita makan makanan yang simple-simple. Alright. So pukul 10 ni saya sarankan kalau korang ada nak cerita pasal supplement ni, pukul 10 ni saya sarankan kita makan benda yang simple-simple je sebenarnya.
kita boleh makan telur juga. Tapi saya tak nak tulis telur kat sini, nanti risau nampak macam korang akan makan telur je sepanjang hari kan. Korang makan telur, korang makan roti whole meal. Roti whole meal lah. Whole meal ya pasal jam lah. Okay, korang makan roti whole meal pukul 10. Roti ni kalau korang pergi dekat 7-Eleven ke, korang pergi kat kedai-kedai, korang beli. Kalau roti gardenia tu, beli yang plastik hijau ataupun plastik ungu. Roti ni dia kalori dia kurang, dia punya trans fat pun rendah. Okay, roti yang plastik hijau dengan yang ungu. Saya sarankan yang ungu lah, yang plastik ungu lagi bagus. Makan kosong je. Roti ni pun sama. Mula-mula korang makan memang korang akan rasa tak sedap, korang akan rasa muak. Lama-lama bila dah biasa makan roti ni, makan hari-hari, dia akan jadi sangat sedap makan roti ni. Okay, ambil sekeping ke 2 keping je dah cukup. Mula-mula ni korang memang akan rasa stres lah. Lama-lama korang akan biasa dengan benda ni. Roti whole meal sekeping ataupun 2 keping dah cukup. Kalau korang nak tambah dengan protein sikit, boleh lah tambah telur ke, tambah ayam. Makan dengan roti tu kan, dada ayam masak, makan dengan roti tu. Tak banyak-banyak lah, dalam seketul pun dah cukup lah. Korang potong-potong, letak dalam roti tu. Pastikan korang tak letak chili sauce. Jangan letak chili sauce. Chili sauce gula tinggi dalam tu. Okay, then pukul 1 tengah hari, makan tengah hari, korang boleh makan macam mana nak cakap macam ni kalau korang nak turunkan berat badan, yang mudahnya, contoh berapa banyak nasi korang kena ambil tu, saya sarankan korang ambil contoh segenggam tangan korang. Okay, besar kalau genggaman besar, saya sarankan korang ambil separuh je daripada genggaman tangan korang. Sikit lah maknanya nasi tu. Kita perlukan nasi sebenarnya sebab kita nak tenaga. Okay, ambil nasi tu dalam separuh genggam. Kalau tak tahan segenggam tangan, jangan lebih lah. Jangan lebih, maknanya sesenduk kecil tu. Okay, sesenduk nasi. So saya tulis sini, makan tengah hari korang kena ambil nasi. Nasi. Lepas tu korang kena ambil ayam bahagian dada ataupun ikan, dan juga mesti kena ada sayur. Okay, tengah hari pukul 1 korang makan nasi, ayam atau ikan. Lepas tu korang kena makan sayur. Wajib lah, sayur tu wajib. Ayam dan ikan ni untuk korang yang nak turunkan berat badan, nak naikkan berat badan pun sama sebenarnya. Okay, kena eat clean. Okay, makan bersih. Okay, maknanya korang masak jangan gunakan minyak dan garam yang tinggi, garam yang banyak. Bukanlah maksud saya masak tu korang masak ayam tu kosong macam tu ya, tak. Korang boleh nak bagi rasa, korang boleh letak serbuk paprika, serbuk kunyit, lada hitam boleh. Korang nak letak daun rosemary boleh kan, daun rosemary yang hancur-hancur tu kan, tak boleh. So korang perap ayam tu dengan bahan-bahan tadi tu, ataupun korang bakar. Cara masak dia pula korang boleh bakar, boleh rebus. Kena tukar-tukar cara masak tu, baru korang tak boring. Ayam atau ikan, dan juga sayur. Okay, sayur ni nak mudah, kita pakai konsep suku-suku separuh lah. Suku-suku separuh, maknanya dalam satu pinggan tu, okay, satu pinggan yang bulat tu, kita akan makan suku nasi, suku ayam, dan juga separuh daripada tu adalah sayur dan juga buah. Sayur dan juga buah. Kalau tak dapat buah, sayur pun dah cukup. Sorry saya sakit tekak sikit. Korang masih bersama saya ke? Tolong komen dulu. Nampak macam sendu ni. Nampak sendu petang ni. Tak ada pun belanja like, tak ada pun belanja love. Okay, tolong belanja like sikit dulu, bagi saya semangat ni. Dah sakit tekak ni. Nak kongsi ilmu dengan korang. Alright. Ada orang lagi ni?
Kalau tak ada orang sampai sini lah kita live. Cuba komen sikit. Okay. Pada pukul 4 petang pula. Okay, bila pukul 4 petang, ni pun kita panggil waktu snacking, sama macam pukul 10 tadi. Jadi nak mudah, roti whole meal tadi lah makanan korang. Korang boleh makan roti whole meal. Ataupun kalau korang ada susu protein, whey protein, macam yang Sanjit beli tu, whey protein. Whey protein boleh gunakan. Boleh minum protein waktu pukul 4 ni. Sebab saya faham, kalau kita makan roti je hari-hari boring juga. So kita kena ada alternatif lah, kita kena tukar-tukar. Okay, korang boleh beli susu protein, minum susu protein. Ataupun kalau bajet rendah, beli susu yang rendah lemak tu. Boleh minum susu rendah lemak tu, tak ada masalah. Tapi saya tak sarankan korang, tengok dah belanja like lah, thank you. Tapi saya tak sarankan korang makan biskut kering dan sebagainya lah. Biskut dia punya trans fat dia tinggi. Okay, saya lagi sayangkan korang makan roti whole meal ataupun minum susu protein, whey protein. Okay, tu pukul 4 petang. Ataupun kalau korang buat workout, makan roti je, lepas workout tu baru minum susu protein. Itu untuk yang nak jimat lah. Kalau yang bajet dia tinggi, boleh je nak minum sebelum workout dengan selepas workout. Susu protein ni atas kita sebenarnya. Okay. Dan pukul 7 malam, makanan dia adalah kalau korang nak makan nasi, boleh makan sikit. Tapi tak makan nasi pun tak apa, sebab kita nak turunkan berat badan kan. So makanlah makanan yang berprotein, ayam atau ikan. Dan sayur, wajib lah sayur campur buah. Okay. Ayam, ikan, sayur. Tu pukul 7 petang. Last meal lah sepatutnya. Okay, saranan saya, bila korang nak turunkan berat badan, korang last makan pukul 7, paling lambat pun pukul 8. Biasa kadang-kadang bila malam kita lapar balik. Betul ke betul? Betul tak? Bila malam kita akan rasa lapar. Saya sarankan korang, cara mudah dia korang tidur awal lah. Kalau korang makan pukul boleh Amar, roti gardenia boleh. Beli roti gardenia yang plastik hijau ataupun plastik ungu tu, dia ada whole meal punya. Beli yang tu lagi bagus. Yang plastik merah tu, dia punya trans fat tinggi sikit lah. Dia punya karbo dia pun tinggi. So nak turunkan berat badan tak sesuai ambil yang plastik merah. Ambil yang hijau ataupun ungu. Yang ungu yang terbaik. Okay. So bila makan malam, tak nak lapar, korang kena, yang mudahnya korang tidur awal lah. Kalau tak boleh tidur awal, contoh ada kerja ke apa malam, korang standby telur. Okay. Standby telur. Sebab telur kalau bagus telur rebus ataupun telur hancur lah bila malam ni. Sebabnya telur ni, satu, dia adalah kalori dia rendah, dah tentu rendah, bagus untuk makan. Kedua, dia cepat untuk badan yang korang cerna balik telur tu. Dan yang ketiga, dia adalah casein protein. Okay, casein protein ni dia boleh menyerap dalam badan kita masa kita tidur. Walaupun kita tidur, dia boleh menyerap dalam badan kita. So dia boleh top up otot-otot yang dah koyak semasa workout lah, sepanjang hari tu kan. Dia boleh top up. So kalau lapar sangat, standby telur rebus ke, telur hancur ke, telur separuh masak, boleh ya. Telur 3 suku tu boleh ya. Tapi boring lah sikit kan. Okay. So standby telur. Kalau korang jenis yang mudah lapar malam, Maggi jangan makan lah malam. Tolong lah, saya merayu jangan makan Maggi. Okay, tak sihat. Alright, tu jadual pemakanan. Saya rasa hari ni saya share untuk orang yang nak tambah berat badan je lah. Tu dia jadual makanan. Okay, jadi ni untuk 5 kali sehari. Kalau korang nak makan 3 kali sehari, potong pukul 10
potong pukul 4. Okey. So, korang jadi 3 kali sehari makan. Tapi bila 3 kali sehari ni, disiplin kena sangat-sangat tinggi. Amar disiplin kena sangat tinggi. Sebab korang makan sikit. Okay, bila makan sikit, perut akan terlampau lapar. Kalau korang tak bersabar masa tu, satu benda bila perut korang lapar, dia akan mencari sesuatu untuk dia jadikan tenaga pada badan kita. Okay. Biasanya masa ni lah dia akan menggunakan lemak-lemak daripada badan kita tu untuk jadi tenaga. Dia akan generate lemak-lemak tu untuk jadi tenaga masa perut korang lapar. Tapi hati-hati, setengah orang perut dia tak tahan. Macam saya sendiri pun perut kita tak tahan, boleh datang gastrik. Tu yang lagi risau lah. Jadi bila korang rasa terlampau sangat lapar, contoh dah 3 hari dah korang buat benda ni tapi masih lagi tak boleh kontrol, saya rasa badan korang adalah jenis yang tak dapat nak tahan. Gastrik juice korang terlampau tinggi. Jadi nak tak nak, kalau jenis yang macam tu, korang kena makan 5 kali sehari lah. Tapi waktu snacking tu korang makan makanan yang saya cakap tadi. Korang makan roti ataupun korang ambil whey protein. So perut korang takkan terlampau lapar masa tu, dan dapat mengelakkan daripada gastrik lah. Dia satu kisah. Customer saya ni dulu dia nak turunkan berat badan. Okay, hai Abang Noab makan kancil. Okay, hari ni saya terangkan tentang jadual makanan. Okay, dulu ada seorang customer saya tu, dia badan dia besar. Okay, dia nak turunkan berat badan dia makan, tak tahulah dia belajar daripada mana. Kan, dia makan roti gardenia plastik merah tu, kalau tak saya, roti dengan mentega je. Dia makan roti dengan butter je. Bila itu pun, kalau tak silap saya, sehari dia akan makan sekali ataupun 2 kali macam tu. Dia akan makan sekali ke 2 kali sehari. Apa yang berlaku kepada dia, memang dia berjaya turunkan berat badan. Memang banyak berat badan dia boleh turunkan. Saya tak ingat berapa nombor dia. Berjaya dia turunkan dalam masa beberapa bulan je. Tetapi masalah dia lepas tu, datang gastrik yang terlampau kuat, sampai dia terpaksa masuk hospital, masuk ubat air dan sebagainya. Lepas daripada tu, berat badan dia naik balik. Berat badan dia naik balik lepas tu, sebab dia kena makan macam biasa semula. So rugi lah. Satu, korang tak dapat nak kurangkan berat badan. Keduanya, korang datang satu penyakit baru, iaitu penyakit gastrik. Penyakit gastrik ni, tuan-tuan, dia akan boleh datang berulang-ulang kali. Sekali dia datang, dia akan datang berulang-ulang kali. Tetapi boleh kita nak mengelakkan daripada gastrik ni, iaitu melalui pemakanan yang berjadual lah. Contoh jadual makanan saya bagi korang tadi. Hai, Alin Anja. Lama tak jumpa Alin. Okay, ni saya dah potong-potong tadi. Okay, sepatutnya korang kena makan 5 kali sehari, selang setiap 3 jam. Contoh korang start makan pukul 7, makan pukul 10. Lepas tu tengah hari pula pukul 1, pukul 4, pukul 7. Selang 3 jam. Tu yang saya elok-elok je. Alright. Ada apa-apa soalan tak cakap? Sebelum saya melabuhkan tirai. Okay, sebelum saya tutup tirai, saya sarankan korang share video ni dekat kawan-kawan korang. Share dekat wall korang. Sebab ilmu ni mungkin berguna untuk kawan-kawan korang. Kalau korang rasa tak, korang dah tahu dah benda ni kan, tapi saya yakin ramai lagi kawan-kawan kita yang tak tahu benda ni. Okay, diorang struggle dalam diorang nak turunkan berat badan. Terutama lah sebab hari ni saya share tentang turunkan berat badan saja. Okay, share dekat wall diorang, share dekat wall korang, supaya kawan-kawan korang pun dapat tengok video ni. Okay, sebenarnya saya dalam perancangan untuk buat satu group khas untuk orang yang nak betul-betul nak turunkan berat badan. Kalau ada siapa-siapa nak join, komen nak. Okay, ni saya masih dalam perancangan lah. Group tu saya akan buat. Jadi bila ada group tu, saya akan ajar betul-betul cara yang nak turunkan berat badan lah. Bila dekat sini, saya kena ajar secara umum. Hari ni saya ajar tentang turunkan berat badan saja.
sepatutnya saya kena share secara umum lah. Sebab dekat page ni ada orang yang nak turunkan berat badan, ada orang yang nak naikkan berat badan. Jadi tak adil lah kalau saya ajar tentang turunkan berat badan saja kat sini. So kalau ramai yang berminat, saya akan buat satu grup FB tentang betul-betul mengkhusus untuk nak turunkan berat badan dekat situ. So dekat sana saya akan go lagi deep lah, betul-betul fokus untuk nak turunkan berat badan. Dan yang lagi penting sebenarnya, saya nak mewujudkan satu komuniti yang committed untuk tu okay. Macam ayat Perdana Menteri lah. Satu komuniti yang committed untuk turunkan berat badan diorang, untuk capai berat badan yang ideal. Okay. Tu saya punya hasrat lah. Seboleh-bolehnya bulan puasa ni dah start ada grup tu, supaya kita senang. Bila kita raya nanti, kita akan raya dengan gembira lah, dengan berat badan baru. Tu hasrat saya. Alright. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana belanja like, belanja share. Saya harap terjawab lah persoalan kurang tentang cara pemakanan ni. Okay. Okay Amal, seri hari ni. Kalau ada apa-apa boleh PM saya. Kalau saya rasa nak jawab dekat WhatsApp tu, saya akan jawab kat situ. Kalau tak, saya akan jawab dekat FB live saya. Okay. Baru semua orang dapat tahu ilmu ni. Alright. Terima kasih kerana menonton. Bye. Assalamualaikum.